Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Adam Mukris Polos Alfan dalam Dunia 11 Pagi. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan pemerhati global mempertikai pengisytiharan Syria berhubung senjata kimianya. Syria didakwa gagal menjawab 19 persoalan melibatkan senjata beracun. Menurut wakil tertinggi PBB mengenai perlucutan senjata, Izumi Nakamitsu, pengisytiharan yang dibuat Syria jelas bercanggah dengan Konvensyen Senjata Kimia. Ketua Pengarah Pertubuhan untuk Larangan Senjata Kimia OPCW, Fernando Arias menjelaskan salah satu persoalan itu melibatkan kemudahan pengeluaran senjata kimia yang didakwa tidak pernah digunakan untuk pengeluaran senjata kimia. Sebaliknya, bukti menunjukkan kemudahan itu digunakan untuk pengeluaran persenjataan ejen saraf perang kimia. Amerika Syarikat akan mula menyuntik individu pertama dengan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 pada hari Isnin. Setiausaha Kesihatan Alex Azar memberitahu perincian sedang dimuktamadkan setelah jawatan kuasa pakar meluluskan 2 dos kecemasan untuk mereka yang berusia 16 tahun ke atas. Terdahulu, Pentadbiran Makanan dan Dadah menyatakan pihaknya kini sedang berusaha mempercepatkan proses kelulusan untuk penggunaan kecemasan. Sebaik ia diluluskan, ia akan diperluaskan dan diagih ke seluruh negara. Amerika dalam pada itu membeli tambahan 100 juta dos vaksin COVID-19 yang dibangunkan Moderna. Perjanjian itu menjadikan jumlah dos Moderna yang dibeli Amerika kini 200 juta. Menurut kenyataan firma bioteknologi tersebut, pesanan baru akan dihantar pada suku kedua tahun depan, sementara pesanan pertama akan diselesaikan pada suku pertama. Jumlah dana persekutuan yang diperuntukkan kepada Moderna untuk vaksin mRNA 1273 yang dikembangkannya bersama dengan Institut Kesihatan Nasional NIH kini berjumlah 4.1 bilion dolar. Sempadan antarabangsa terpanjang di dunia antara Kanada dengan Amerika Syarikat akan terus ditutup sehingga 21 Januari berikutan wabak COVID-19. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Perkara itu juga mendapat persetujuan Amerika Syarikat. Sempadan berkenaan ditutup sejak Mac lalu dan hanya perjalanan penting dibenarkan. Gelombang kedua jangkitan COVID-19 di Kanada menyaksikan hampir 450,000 kes dilaporkan sehingga semalam dengan lebih 13,000 kematian. Mahkamah Agung Amerika Syarikat menolak permohonan Texas untuk membatalkan keputusan pilihan raya Presiden yang menyaksikan Donald Trump tewas kepada Joe Biden. 9 hakim Mahkamah Agung termasuk 3 yang dilantik oleh Presiden berkata Texas tidak melakukan kaedah yang sesuai seperti mana dilaksanakan di negeri lain. Saman itu disokong oleh 106 penggubal undang-undang Republikan dan 18 peguam negara. Presiden Amerika Syarikat yang baru dipilih Joe Biden menamakan peguam perdagangan berpengalaman berketurunan Cina sebagai wakil perdagangan dalam usaha memulihkan hubungan dengan kuasa ekonomi Asia itu. Pemilihan Catherine Tai sebagai wakil perdagangan Amerika Syarikat mendapat sokongan penuh kumpulan perniagaan, ahli politik dan pemimpin kesatuan sekerja. Tai akan menjadi orang Asia Amerika pertama, wanita keempat dan wanita bukan berkulit putih pertama berkhidmat di peringkat kabinet. Beliau yang fasih berbahasa Mandarin pernah berkhidmat sebagai penasihat umum perdagangan semasa era Presiden Barack Obama. Turki menolak pelan Sekatan Kesatuan Eropah berikutan pertikaian maritimnya dengan Greece dan Cyprus. Kementerian Luar dalam satu kenyataan menolak sikap berat sebelah tersebut yang disifatkan sebagai tidak sah. Pemimpin EU memutuskan mengenakan sekatan terhadap Turki selepas sidang kemuncak pada hari Khamis atas alasan tindakan sebelah pihak dan provokasi Ankara di Timur Laut Mediterranean. Bagaimanapun, usaha Greece untuk mengenakan sekatan senjata ke atas Ankara gagal ekoran kurangnya sokongan dalam kalangan negara EU. Liga Perdana Inggeris, Leeds United gagal mengekalkan momentum baik pada awal musim apabila tewas 1-2 kepada West Ham. Bermain di laman sendiri, Leeds terlebih dahulu di depan melalui sepakan penalti Mateusz Klich pada minit ke-6 sebelum Thomas Soucek menyamakan kedudukan minit ke-25. Gol kemenangan West Ham dijaringkan Angelo Ogbonna pada minit ke-80. West Ham berada di tangga kelima dengan mengumpul 20 mata.
manakala Leeds di tangga ke-14 dengan hanya memungut 14 mata daripada 12 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.